Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, Kisah Tak Sahih, di meja penceramah oleh Ustaz Abdul Khairilah. Kita masuk dalam bab yang ke-18 dah, kisah ke-18. Itu kisah Imam Malik dan pemandu jenazah. Kisah Imam Malik dan pemandu jenazah. Pemandu jenazah perempuan. Pendahuluan. Pada zaman Imam Malik terdapat seorang wanita meninggal dunia. Kisah tu lah tak? Terdapat seorang wanita meninggal dunia pada hari kematiannya. Ketika jenazahnya sedang dimandikan oleh seorang wanita yang bekerja memandikan jenazah. Ada seorang perempuan yang kerja dia mandi jenazah dia. Tiba-tiba tangan pemandu jenazah tersebut terlekat pada bahagian kemaluan jenazah tersebut. Jenazah situ tak? Lalu lekat tangan situ dah. Tangan lekat di kemaluan jenazah. Seluruh penduduk gempar mendapat tahu situasi tersebut. Pelbagai usaha dilakukan untuk melepaskan tangan pemandu jenazah itu, namun tidak berjaya. Terdapat pelbagai cadangan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, ada dua cadangan yang difikirkan paling munasabah sudah mereka kehilangan idea. Pertama, memotong tangan pemandu jenazah itu. Dan yang kedua, potong bahagian jenazah tersebut terlekat pada tangan pemandu itu atas dasar orang yang hidup lebih dimuliakan daripada orang yang sudah mati. Namun oleh kerana cadangan itu pun dilihat tidak sesuai dan munasabah, ada seorang mencadangkan agar dirujuk kepada Imam Malik lah. Imam Malik bertanya ke pemandu jenazah tersebut, apa yang kamu lakukan, atau adakah kamu mengatakan sesuatu semasa memandikan jenazah ini? Bila mandi tu ada kodok kata gapo-gapo kepada si jenazah tu lah. Wanita itu bersungguh mengatakan bahawa dia tidak melakukan apa-apa semasa menguruskan jenazah itu. Namun setelah diasak berkali-kali, dia akhirnya mengaku bahawa dia pernah berkata berapa kalikah tubuh ini melakukan zina, sambil memukul-mukul jenazah itu. Dia kata gitu, berapa kali buat zina ni. Imam Malik berkata, kamu melakukan qauzaf sedangkan kamu tidak membawa 4 orang saksi . Dalam situasi ini, di manakah kamu hendak mencari saksi? Justru kamu akan jatuhkan hukuman sebab sebanyak 80 kali . Tak ada orang dengar pun banyak tu . Semasa wanita itu jatuhkan hukuman sebab, apabila tiba pada sebatang ke-80, tiba-tiba tangan terlepas daripada jenazah tersebut dengan izin daripada Allah SWT. Cerita tu hebatlah dia. Okey, cerita tu betul tidak? Apa kata ulama' mengenai kisah ini? Pertama, asal kisah ini menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah seperti berikut. Saya membaca tulisan Al-Hafiz Qutubuddin Al-Halbi sebagaimana dinaskan. Jadi dalam Ibn Hajar kata daripada Al-Hafiz Ibn Qutubuddin Al-Halbi sebagaimana dinaskan, dan Sayyid Abi Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Sa'id. Saya mendapati tulisan bapa saudara saya, Bakar bin Muhammad bin Sa'id, Ya'qub bin Ishaq bin Hajar Al-Asqalani melaporkan secara bertulis. Katanya, Ibrahim bin Uqbah melapor kepada kami bahawa Al-Musayyab bin Abdul Karim Al-Khatami melaporkan pada saya bahawa ibu saudara saya itu isteri Ayub bin Saleh, yang sahabat Imam Malik, melapor kepada kami. Itu sanak dia lah. Itu lebih kurang dia. Kisah ini disebutkan oleh Hafiz bin Hajar lah ketika membincangkan seorang perawi bernama Ya'qub bin Ishaq bin Hajar Al-Asqalani. Beliau menyatakan Ya'qub bin Ishaq bin Hajar Al-Asqalani seorang pendusta kazab. Nak cerita pasal sanak ni, perawinya Ya'qub bin Ishaq tu pendusta kazab dia. Dia bawa lah kisah ni. Bahkan sebelum Al-Hafiz membawa kisah ini, beliau awal-awal lagi menyatakan kisah ini merupakan rekaan. Sebelum cerita dia hadis ni, cerita rekaan.
Tapi dia ke ustaz kita ni pakai ayat dah. Okay, boleh rujuk Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqani Lisan Mizan cetakan kedua Beirut Muassasah Al-Anami lil Matbu'ah 1971 jadi 6 kesat 3 tepat. Nah. Jadi kisah ni merupakan ni cerita ni dalam Lisan Mizan. Lisan Mizan ni cerita perawi yang dhaif ni. Dah palsu dah gitu dah. Okey, lepas tu kecacatan yang kedua, poin kedua dia. Kecacatan seterusnya terletak pada perawi bernama Al-Musayyab bin Abdul Karim Al-Zahabi. Al-Zahabi meleparkan kritikan terhadapnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Mizan. Lisan Mizan ni lah. Dia rujuk Syamilah. Ni kita rujuk Syamilah dah. Maktabah Syamilah lah. Al-Arab menyebutkan dalam Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah, ni pun kita ada pada belaka, bahawa Al-Musayyab juga dikritik oleh Ad-Daraqutni. Jadi Musayyab ni dia dalam kita hanya mengkritik perawi palsu, perawi hadis palsu atau perawi hadis dhaif lah. Tanzihus Syariah pun sama dah. Kitabnya sama, lebih kurang Lisan Mizan lah. Musayyab juga dikritik oleh Ad-Daraqutni. Jadi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Araq Al-Kinani Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah an al-akhbar Al-Syariah Al-Sani'ah Al-Mawdu'ah. Jadi kita hadis palsu ni tak? Tahqiq Abdul Wahab Abdul Latif dan Abdullah Muhammad. Cetakan kedua Beirut Darul Kutub Ilmiah 1991 jilid 1 112. Kisah ini dirakamkan oleh Al-Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj dengan lafaz tamrid. Dan lafaz lemah lah. Lafaz yang mengandungi kecacatan itu dihikayatkan hukiyah. Dan Al-Khatib Syarbini pun guna hukiyah dalam kitab Mughni Muhtaj. Persoalannya, siapakah orang yang menghikayatkannya? Aid Al-Qarni berkatanya. Dia kata ini merupakan kisah yang dusta dan tidak menepati usul maupun hadis. Menisbahkannya pada Imam Malik adalah salah. Itu kata Dr. Al-Qarni lah, hak suhu sebagai hak kita buat kitab la tahzan, jangan bersedih tu dah. Dia pendakwah terkenal lah dah. Jadi hak ni tipu dah. Kullah ni. Okay, habislah kisah ke-18, kita pergi pada kisah ke-19. Syair Abdullah bin Al-Mubarak, cerita ni syair Abdullah bin Al-Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Dia terkenal sangatlah syair Abdullah bin Mubarak. Dia tokoh sufi juga, zuhud juga, tapi dia ni jihad. Fudail bin Iyad ni tidak dikatakan kurang jihad. Cerita dia sangat terkenal dah. Okay, pendahuluan dah. Ibn al-Mubarak. Okay, siapa dia Ibn al-Mubarak? Ibn al-Mubarak, Abu Abdurrahman Al-Hanzali Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih 118 hingga 181 Hijrah adalah seorang yang terkenal dengan keilmuan dan kesenihan serta dianggap Amirul Atqiya, pemimpin orang-orang bertakwa pada zaman beliau lah. Dan dia terlibat dengan jihad juga dah. Walaupun zuhud, sufi kuat, sufi bukan sufi batiniah tu dah. Sufi ada segi zuhud lah dah. Zuhud dan dia ni terlibat jihad juga dah. Antara guru beliau ni, guru kepada Ibn Mubarak ialah Sulaiman At-Taimi, Asim Al-Ahwal, Humaid At-Tawil, Al-Amash, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ma'mar, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Malik. Manakala antara murid beliau, murid kepada Ibn Mubarak pula ialah Abu Daud, Al-Qattan dan Yahya bin Ma'in, serta sangat ramai lagi untuk disebutkan. Anak-anak murid dia pun hebat-hebat lah. Tok guru dia pun hebat. Abu Hanifah pada dan Sufyan Al-Thawri pada, Amash pada, jadi tokoh-tokoh hebat lah. Ibn Mubarak ni, beliau banyak menghabiskan masa di rumah. Bila ditanya apakah beliau tidak bosan kerana hanya berada di rumah saja dah. Ada orang tanya dah. Bila ditanya apakah beliau tidak bosan kerana hanya berada di rumah, beliau menjawab, bagaimana saya boleh berasa bosan sedangkan saya bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda SAW. Maksud beliau ialah mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak pujian ulama dilemparkan kepada beliau. Boleh dirujuk sendiri dalam karya Siyarun A'lam Nubala dan karya-karya lain. Okay, siapa dia? Fudail bin Iyad pula ni.
Abu Ali Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashir Al-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Khurasani 107 hingga 127 Hijrah. Beliau diriwayatkan dahulunya merupakan seorang yang buruk perangai, namun kemudian bertaubat sehingga akhirnya menjadi seorang ulama yang sangat terkenal. Kisah ini ada disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyarun A'lan Nubala, namun dipertikaikan oleh pengkaji antara Dr. Ali Sami Al-Nasr dalam karya beliau Nasi'ah Al-Fiqh Al-Falsafi fil Islam dan juga Dr. Kamil Saibi. Jadi dua tokoh pengkaji moden ni, dia kata Dr. Ali Sami dan Dr. Kamil Saibi pertikaikan cerita ni. Cerita dikatakan dia buruk perangai masa muda lepas tertaubat dah. Cerita ni dipertikaikan oleh tokoh moden lah. Okay, boleh rujuk alukah.net dah. Alukah.net. Okay, terlalu banyak pujian ulama kepada beliau lah Fudail bin Iyad ni nak. Cukuplah kita memahami keadaan diri beliau yang sentiasa takutkan Allah SWT melalui kata-kata beliau ini. Alangkah kasihannya kamu adalah orang yang buruk, namun kamu menyangka kamu orang baik. Dia kata ke dia sendiri lah dah. Kamu ni saya dah. Kamu adalah orang yang jahil, namun kamu menyangka kamu berilmu. Kamu ni saya dah. Adalah orang yang bakhil, namun saya menyangka kamu pemurah. Kamu adalah orang bodoh, namun kamu menyangka kamu berakal. Ajal kamu pendek, sedangkan angan-angan kamu panjang. Itu dah. Kritik lah muhasabah diri sendiri dah. Okay, lepas tu cerita tentang dua ni. Abdullah bin Barak dan Fudail bin Iyad. Mereka berdua merupakan sahabat yang cukup akrab. Abdullah bin Barak, Ibn Barak dan Fudail bin Iyad. Namun pada satu ketika Fudail dilihat tidak terlibat dengan jihad yang sedang berlaku dah. Tu cerita je dah. Fudail kata tak terlibat, lepas tu Abdullah bin Barak pun kritik dah. Pada tahun awal lagi 179 Hijrah ni. Ini mengundang rasa kesal dalam diri Ibn Barak sehingga memaksa beliau menghantar satu surat yang berisi syair kepada sahabat baiknya itu dah. Sesudah sahaja selesai membaca surat yang sangat menyentuh hati itu, terus Al-Fudail terjun ke medan jihad dan berjuang bersama-sama dengan sahabat baiknya itu. Tu cerita je lah. Surat yang berisi syair itu terkenal tak? Berbunyi mafhumnya. Wahai abid dua tanah haram, jika engkau melihat kami, tahulah engkau bahawa engkau sedang bermain dengan ibadah. Walaupun ibadah kuat, tengah bermain-main dah. Sedangkan kami berjihad dah. Orang yang pipinya dibasahi air mata. Orang yang pipinya dibasahi air mata, semuanya malam tahajud ke apa tiap. Tu air mata dah. Leher kami dibasahi merah darah kami, jihad lah dah. Leher kami ni merah. Maksud jihad. Ataupun orang yang telah meletihkan keduanya di jalan kebatilannya. Kuda kami keletihan dan di medan jihad dah. Bau bawang sewangi untuk kalian, nama kewangian kami ialah percikan api di kaki kuda dan debu dah. Masa jihad ni lah. Dan sesungguhnya seruan jihad datang kepada kami atas perintah Nabi kami. Perkataan yang betul, benar dan tidak berdusta. Tidak sama debu keluar dari hidung seseorang dengan asap daripada api yang menyala dah. Inilah kitab Allah yang bertutur antara kita. Tiadalah orang yang syahid itu mati, bukanlah dusta dah. Kesimbur kisah. Okay, Abdul Wahab bin Ali Abdul Kufi Al-Kafi As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra jilid 1 muka 21 dah. Jadi Imam Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra jilid 1 muka 21 berkata, Abul Abbas Al-Asy'ari melaporkan pada kami tentang maklumat yang dibacakan kepada beliau bahawa Sulaiman bin Hamzah Al-Qadi Al-Hasan bin Ali Al-Khilal melapor kepada kami bahawa Ja'far bin Al-Hamdani melaporkan pada kami bahawa Abu Tahir As-Salafi melapor kepada kami bahawa Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Narsi, pakar tentang maklumat berkaitan Kufah, melapor kepada kami bahawa Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Abdul Rahman Al-Adwi melapor kepada kami bahawa Abul Mufaddal Muhammad bin Abdullah bin Al-Matlab Al-Syaibani, bahawa beliau berkata Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Yahya Al-Jazari Al-Qadi melapor kepada aku pada tahun 317 Hijrah. Beliau mengatakan Muhammad bin Ibrahim bin Abu Sakinah Al-Bahrani melapor kepada aku tentang penulisannya pada tahun 236 Hijrah. Bahawa beliau berkata Abdullah bin Barak memberikan aku sepucuk surat berisi untaian syair di Tarsus.
Joko berusi ucapan menunaikan haji buat Al-Fudail bin Iyad pada tahun 179 Hijrah. Itu ceritanya. Apa kata ulama mengenai kisah ini? Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti mengemukakan 9 hujah bagi menolak keabsahan syair ini untuk dikaitkan dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti ni kira tokoh ni dia bukan tokoh hadis ni. Dia fiqh nak usul fiqh. Tak apalah dah, tapi dia pun pertikaikan dah nak. Dia ada 9 hujah nak tolak. Tak betul cerita ni nak. Untuk dikaitkan dengan Abdullah bin Mubarak tak betul dah. Secara ringkasnya disebutkan sebagainya dah. Okey, boleh rujuk dalam Muhammad Said Ramadan Al-Buti Syakhsiyat Istawaqaftani Tamsyid Darul Fikr 1999 muka surat 67 hingga 72 ya. Itu kitabnya. Secara ringkasnya disebutkan sebagainya. Pertama, beliau mengkritik keabsahan sanad dan perawi yang menyampaikan kisah ini. Sanad tu panjang doa dan dia petikkan. Nah. Yang kedua ada, menisbahkan Al-Fudail seorang alim Rabbani sebagai orang yang bermain-main dengan amal ibadah adalah tidak kena menurut perkiraan syarak. Pendek kata, bagi Al-Buti penisbahan itu adalah tidak menepati kehendak syarak Islam dan tidak sopan. Orang Islam, Tok Guru pun ya, walaupun kawan ni ada adab-adab dia dah. Bahaya kata gitu gak, tak menasabah dah. Abdullah bin Mubarak ni juruh, bukan ustaz. Hak ngaku ustaz tak habis ngaji dah. Pengat tarik ke apa. Ni dok memang orang alim sangat dah. Tak mungkin dia mengucapkan kata-kata seolah-olah menghina kawannya dengan seolah tak pergi jihad. Betul kalau tak pergi jihad dah. Yang ketiga, bagi Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti ini terdapat banyak pujian yang dilemparkan oleh alim ulama terhadap Al-Fudail. Antaranya seorang ulama berkata, tidak tinggal di atas muka bumi ini orang yang lebih utama daripada Al-Fudail. Maksudnya ada 10 syair yang ditulis untuk merendah-rendahkan kedudukan beliau. Bagi Al-Buti ia adalah mustahil. Hebat jugalah, betul ni panggil kaedah derajah. Sepatutnya Syekh Al-Buti gunalah untuk sahabat juga. Dalam kitab dia Fiqh Sirah ada kritikan nah. Tak apalah manusia gitulah. Ni betul lah lebih kurang. Dia nota seterusnya, malah Ibn Mubarak sendiri memberikan pujian yang tinggi kepada sahabatnya. Ibn Mubarak pun puji. Beliau dipati berkata, sungguhnya Al-Fudail merupakan orang yang jujur terhadap Allah, maka mengalirlah hikmah pada lidahnya. Beliau merupakan seorang yang dimanfaatkan ilmunya dah. Itu kata Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad dah. Tak ada sebut pasal tak pergi jihad ke apa dah. Yang seterusnya, sekiranya dilihat pada rangkap kedua syair yang berbunyi, orang yang pipinya dibasahi air mata, leher kami dibasahi merah darah kami nah, jihad katanya. Al-Buti mempertikaikan bukankah Ibn Mubarak terselamat dalam peperangan dan begitu juga dengan leher beliau dah. Oleh itu, ini adalah salah satu pendustaan. Kata gitulah. Ibn Mubarak semacam mengangkat kedudukannya sendirilah ujub dalam syair tersebut, sedangkan beliau merupakan ulama Rabbani yang senantiasa memperingatkan orang lain agar tidak berasa ujub dengan kemampuan masing-masing. Jadi isi kandungan syair tersebut bertentangan dengan peribadi beliau yang cukup mulia. Ni ujub ni bahaya dah, yang merosakkan amal dah. Kagum dengan diri sendiri dia dan pertikaikan orang lain, sangka buruk dengan orang lain dah. Jadi isi kandungan tersebut bertentangan dengan peribadi beliau yang cukup mulia dah. Tak betul ni nak. Okey, seterusnya Ibn Mubarak pernah ditanya tentang siapakah yang lebih dikasihi antara orang yang berkorban dalam jihad dengan orang yang mati dalam keadaan sangat takut kepada Allah SWT. Beliau menjawab, orang yang dikasihi ialah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Dengan jihad pun lebih utama takut kepada Allah SWT dah. Jihad pun kalau dia takut kepada Allah boleh lah, tapi kalau dia tak ada takut dah, tak betul. Jadi dia mati kadang-kadang boleh jadi mati tak molek juga, mati syahid. Mungkin tak mati syahid ni walaupun pergi ni, macam kisah orang mati curi harta rampas pergi atau mati kerana bunuh diri dah. Nak pergi jihad sakit tak tahan bunuh diri. Jadi orang-orang ni walaupun nampak jihad tak molek juga mati dah. Pentingnya takut ke Allah. Kalau jihad takut ke Allah okey lah. Okey, berdasarkan hujah lain, perawi kisah ini bermasalah. Beliau ialah Abul Mufaddal Muhammad bin Abdullah bin Al-Matlab Al-Syaibani. Al-Khatib Baghdadi mendedahkan dalam kitabnya bahawa ada ulama menganggap Abul Mufaddal ini sebagai dajjal yang pembohong. Masalah perawi, seorang perawi dia tu Abul Mufaddal ni. Al-Khatib berkata ada yang kata dia pembohong lah, kadzab. Antara ulama yang menolak Abul Mufaddal ini ialah Az-Zahabi sendiri dia, Ibn al-Iraqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Hajar Asqalani, Al-Azhari dan Ad-Darqutni. Mana tu besar dalam Jarh wa Ta'dil .
Selain itu, ulama juga menolak kesaksian Muhammad bin Ibrahim bin Abi Sakinah. Ni lain pula perawi lain, Muhammad bin Ibrahim dalam rantai perawi itu ada Muhammad bin Ibrahim bin Abi Sakinah. Kesaksian dia pun tolak. Ni perkuat kali dah. Malah jika dilihat pada umur Al-Fudail bin Iyad pada tahun 179 Hijrah, umurnya sudah menjangkau usia 72 tahun. Nah, mengikut perkiraan tahun Hijriah, malah beliau kemudiannya meninggal dunia pada tahun 187 Hijrah. Nah, 8 tahun lepas tu lah. Menurut maklumat yang disampaikan oleh Ibn Hajar dalam At-Taqrib, umur tersebut adalah sangat tua dan sudah lemah untuk turun berperang. Nah, Nabi mati umur 30 tahun, ini 79 tua benar lah dah. Adakah logik Ibn Barak mengkritik seorang yang sudah berusia sedangkan mereka sudah diberi keuzuran daripada Allah SWT untuk menyertai jihad? Ketika itu juga Ibn Barak sendiri sudah berusia 1 tahun. Jadi Ibn Barak ni muda lagi daripada Fudail bin Iyad. Tak pernah sabar. Dah kata kau tua dah. Muda-muda pun dia 1 tahun je. Okay, tambahan perbahasan dan hujah ni. Ni kata-kata perbahasan lah. Tidak perlu Ramadan Buti. Ni tambahan hujah ni. Tambahannya, ada pihak yang berkritik kisah ini dengan mengatakan tahun 179 Hijrah merupakan tahun yang aman daripada peperangan. Jihad apa dia ni? Cek-cek kata tak ada pergi maksudnya. Rujuk evb.ss.oman.net. Bukti ini disampaikan oleh Ibn Katsir Al-Bidayah wa Nihayah yang mana beliau mengatakan pada tahun tersebut Khalifah Harun al-Rashid keluar dari Baghdad untuk menunaikan umrah sebagai tanda kesyukuran pada Allah Taala. Apabila beliau selesai menunaikan umrah, beliau menetap di Madinah sehingga menunaikan haji pada tahun yang sama. Tahun 179 Hijrah. Beliau berjalan dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Arafat dan semua yang lain turut berjalan. Kemudian beliau pulang ke Baghdad melalui jalan Basrah. Khalifah ni. Ibn Katsir Al-Bidayah wa Nihayah bab thumma dakhalat wa 700 jadi 10 muka 173 saja bapak ni. Perkara yang sama turut disebutkan oleh Ibn Asir dalam Al-Kamil fi Tarikh. Rujuk Abdul Hasan Ali bin Abil Karam Muhammad bin Muhammad Ibn Asir Al-Kamil fi Tarikh tahqiq Dr. Muhammad Yusuf Ad-Daqaqah, cetakan kedua Beirut Darul Kutub Ilmiah 1995 jilid 5 muka 306. Penghujah ini tidak kuat apalagi pihak tersebut tidak menyebutkan keseluruhan maklumat yang terdapat dalam Bidayah maupun dalam Al-Kamil yang sebetulnya Al-Rashid mengerjakan umrah pada tahun tersebut sebagai tanda kesyukuran kerana berjaya mengalahkan Al-Walid bin Tarif. Al-Rashid mengutuskan Yazid bin Mazid As-Syaibani dalam peperangan tersebut. Jadi ada juga tahu tu sebenarnya tak betul lah hujah tu dah. Beliau rujuk Ibn Katsir Bidayah wa Nihayah bab thumma dakhalat 9 wa 700 wa 100 jilid 10 174 Ibn Katsir Al-Kamil fi Tarikh jilid 5 muka 306. Posanya. Kesimpulannya. Syair ini sangat terkenal sehingga dinukilkan dalam banyak buku khususnya buku Haraki. Syekh Haraki, Ustaz Haraki ni. Ada Hizbi ke apa Hizbi yang Haraki ni, yang Bahimna cerita ni nah. Dr. Yusuf Qadrawi turut menukilkannya dalam karyanya Fil Fiqh Al-Aliyah. Dr. Yusuf Qadrawi sendiri pun berbuat Fiqh Al-Aliyah. Beliau menegaskan bahawa kisah berkata syair ini adalah benar serta mempertahankan kebenaran isi kandungannya. Dia kata benar dah. Dia pertahankan kebenaran isi kandungan ayat syair ini lah. Syair ini betul isi kandungnya. Jika diperhatikan, Al-Qardawi lebih mempertahankan syair ini daripada aspek isi kandungan sahaja yang menekankan fiqh keutamaan di samping membawa hujah bahawa kisah ini diperihalkan oleh Ibn Asakir, Ibn Katsir dan Syekh Al-Buhi Al-Khuli. Ini tokoh-tokoh sejarah. Namun beliau tidak pula menyentuh kisah ini daripada aspek periwayatan sanak-sanak dan latar belakang tu cerita. Meskipun demikian, Al-Qardawi pertahankan hujah berdasarkan maklumat yang beliau miliki bukan dengan hawa nafsu semata-mata. Ini merupakan satu sikap yang terbaik dimiliki oleh ulama. Kita sangka baiklah. Cakap dia akan nafsu dah. Rujuk Al-Qardawi Fil Fiqh Al-Aliyah halaman 163 hingga 165 dah. Al-Buti banyak mengkritik daripada aspek bahasa syair itu sendiri. Ini kerana sifat sufi yang wujud dalam diri Al-Buti. Syekh Al-Buti ni kuat sufi juga dah. Sehingga beliau meletakkan taraf orang sufi yang beramal ibadah setanding dengan orang jihad. Gitulah. Sifat sebegini sesuai dengan peribadian beliau yang sangat cenderung kepada kesufiannya.
Isi kandungan syair ini hanya mendapat kritikan daripada orang sufi seperti Al-Buti. Sedangkan jika dibaca dengan nada haraki dan secara positif, ia sebenarnya mengandungi banyak sekali kebaikan dan faedah kepada semua, khususnya pejuang Islam. Maknanya betul lah. Banyak pengajar kita boleh ambil dah. Doktor tengah malam, baik basah maksudnya darah pergi jihad dah. Syair ini boleh dikongsi dengan niat untuk mendapatkan faedah lah. Namun haruslah dengan penjelasan bahawa kisah ini tetap tidak benar kerana fakta sudah menolaknya. Dari segi fakta memang karut dah. Kita ada perawi, ada pendusta dah. Kepalsuan kisah tidak semestinya akan menyebabkan faedah yang terkandung dalam cerita tersebut akan terhapus sama sekali. Jadi, kalau nak ambil pengajaran, kena cerita hadis ni ada perawi pendusta dah. Gitulah. Nama sehumna ceritanya. Itu hadis ke-19, kisah ke-19 dah. Ada lagi ceritanya. Berapa minit ni? 25 minit. Okey, kita pergi sikit lagi lah. Kisah ke-20. Kisah ke-20. Kisah perebutan perisai antara Ali radhiyallahu dengan Zimmi dengan Yahudi dah. Pendahuluan. Kisah perebutan perisai ni, perisai perang ni dah, antara Ali radhiyallahu dengan Zimmi, kafir Zimmi Yahudi ni dibahaskan oleh Ali bin Ibrahim Hashish dalam Tahzir Ad-Da'iyah min Al-Qasas Al-Wahiyah, jilid 2 halaman 102 hingga 18 dan diterjemahkan oleh penulis. Pertama, kisah asal diriwayatkan oleh Ibrahim bin Yazid At-Taimi daripada bapaknya berkata, Ali bin Abu Talib radhiyallahu mendapati perisai beliau yang hilang ada di tangan seorang Yahudi. Lalu beliau berkata, ini merupakan perisai saja. Perisai saya terjatuh daripada unta saya dah. Namun orang Yahudi itu membalas balik, ini adalah perisai saya pula dah. Bukan ia berada di tangan saya. Bukankah ia berada di tangan saya? Kata orang Yahudi tersebut lah. Ali radhiyallahu berkata kepada Yahudi tersebut. Kita bawa kes ini kepada seorang qadi Muslim lah. Lalu mereka mendatangi Qadi Shuraih. Bila Qadi melihat Ali radhiyallahu yang datang, beliau terus beralih tempat duduk dan membiarkan Ali radhiyallahu yang duduk di situ. Ali radhiyallahu berkata, jikalau lawan saya ini adalah orang Islam, saya pasti akan menyamatarafkannya dengan saya. Namun saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan samakan mereka dalam majlis. Letakkan mereka di tempat yang sempit. Sekiranya mereka mencela kamu, pukullah mereka. Sekiranya mereka mukul kamu, bunuhlah mereka. Tahulah buat setang mana dah. Hadis ni ya. Qadi Shuraih bertanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Ali radhiyallahu menjawab, perisai saya terjatuh dan ia diambil oleh orang Yahudi ini. Qadi Shuraih bertanya lagi, lalu apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu? Ali radhiyallahu menjawab, dia mengatakan perisai itu ada tangannya, jadi itu adalah hak miliknya dah. Qadi Shuraih berkata, benarlah kamu wahai Amirul Mukminin, demi Allah perisai ini adalah milik kamu, namun kamu harus membawa kedua orang saksi dah. Ali radhiyallahu memanggil maulanya Qumbar dan anaknya Al-Hasan. Kedua mereka memberikan kesaksian bahawa perisai itu merupakan milik Ali radhiyallahu. Namun Qadi Shuraih berkata, kita boleh menerima kesaksian daripada maula tuan, namun kita terpaksa menolak kesaksian anak tuan. Ali radhiyallahu berkata, celakalah ibumu, tidakkah kamu mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain merupakan ketua pemuda di syurga. Ini pun perkara riwayat ni. Qadi Shuraih mengiyakannya. Ali radhiyallahu berkata lagi, apakah kamu tidak menghalalkan kesaksian ketua pemuda syurga dah, di syurga dah. Demi Allah, saya akan menghantar kamu ke satu tempat yang kamu menjadi hakim di sana selama 40 hari lah. Qadi Shuraih nak atas lain lah. Macam kita lah ni lah. Nak tuduh apa pembangkang ke apa, nak atas jauh dah. Kemudian Ali radhiyallahu berkata kepada orang Yahudi tersebut, ambillah perisai kamu ini. Namun Yahudi ini berkata, Amirul Mukminin membawa saya kepada seorang qadi di kalangan orang Islam. Lalu qadi menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan beliau. Namun beliau redha kepada keputusan tersebut. Benarlah kamu wahai Amirul Mukminin, sungguhnya ini merupakan perisai tuan yang terjatuh daripada unta tuan. Saya mengambilnya, saya juga bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Mengucap kepada orang Yahudi masuk Islam. Ali radhiyallahu menghadiahkan perisai itu kepada orang Yahudi tersebut, malah memberinya wang sebanyak 900. Yang tidak dipastikan dirham atau dinar lah. Orang Yahudi itu berjuang bersama beliau dalam perang Siffin. Itu cerita dia lah.
Okey, kedua, takhrij sumber kisah tersebut. Okey, kisah ini dilaporkan oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Juzuk keempat muka surat 39 hingga 140. Beliau berkata, Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan melaporkan kepada kami bahawa Abdullah bin Sulaiman bin Ash'ath melaporkan kepada kami bahawa Sulaiman bin Ahmad melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Aun Al-Sayrafi Al-Muqri berkata, Ahmad bin Al-Miqdam melapor kepada kami bahawa Hakim bin Khizam Abu Samir melapor kepada kami bahawa Al-Amash bin Ibrahim bin Yazid At-Taimi melapor kepada kami bahawa daripada ayahnya, lalu dinyatakan kisah tersebut. Itu takhirnya. Keluar sanad je lah. Kisah ini juga dilaporkan oleh Ibn Jauzi dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah juzuk kedua muka surat 388. Beliau berkata, saya melaporkan kisah ini daripada Al-Hasan bin Muhammad bin Hamawai Al-Safar. Berkata, Ahmad bin Ali bin Fanjawai Al-Azbahani melapor kepada saya bahawa Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Al-Hafiz melapor kepada kami bahawa Ali bin Abdullah bin Mubashir Al-Wasiti melapor kepada kami bahawa Abu Ash'ad iaitu Ahmad bin Miqdam melapor kepada kami bahawa Abu Samir iaitu Hakim bin Khizam melapor kepada kami bahawa, lalu dinyatakan kisah tersebut. Okey, tu sanad dia lah. Okey, ketiga lah, nak cerita tentang pendapat ulama mengenai kisah ini lah. Kisah ini meragukan dan sanadnya sangat dhaif dan gharib, sangat ganjil lah. Okay, Al-Hafiz Abu Nu'aim berkata selepas meriwayatkan kisah ini dalam Hilyatul Awliya lah. Ni cerita banyak lah, cerita-cerita sufi apa ni, karut dah. Juzuk keempat muka surat 40. Kisah ini gharib, pelik lah, daripada perkhabaran Al-Amash daripada Ibrahim. Sedangkan Hakim bin Khizam berseorangan dalam meriwayatkannya dah. Dia pelik lah. Seorang dia ni cerita Hakim bin Khizam. Yang kedua, pada pandangan penulis Hakim bin Khizam Abu Samir merupakan kecatatan dalam pengkisahan ini lah. Pelik ni, siapa dia ni. Al-Imam Bukhari berkata dalam Tarikh Al-Kabir jilid 2 1/18 terjemahan muka surat 74 ni. Al-Hakim bin Khizam Abu Samir termasuk kategori munkarul hadis. Dalam bahasa mudah, periwayatan beliau ditolak lah. Munkarul hadis-hadis yang tapi munkarul hadis mengikut Ibn Khari ni berat mana dah. Dekat-dekat ni apa maksud hadis pendusta gitu lah, lebih kurang dah. Kalau sebut munkarul hadis mengikut Bukhari. Pada pandangan penulis, inilah teori yang digunakan pakai oleh Imam Bukhari yang ada pengertian tersendiri. Bukan seperti munkarul hadis orang lain dah. Sebagaimana diperkatakan oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam At-Tadrib. Nah, juzuk 1 muka surat 349. Al-Bukhari menegaskan ada sesuatu pada Hakim bin Khizam. Beliau tidak mengendahkannya dan beliau menegaskan bahawa Hakim bin Khizam adalah munkarul hadis, iaitu tidak halal meriwayatkan perkhabaran daripadanya. Munkarul hadis Imam Bukhari itu tinggi maksudnya, dekat pendusta lah. Yang kelima, An-Nasa'i berkata dalam Ad-Du'afa wal-Matrukin terjemahan 128, Hakim bin Khizam adalah seorang yang dhaif. Terjemah ni maksudnya biografi ya. Ia ke 128. Hakim bin Khizam tu adalah seorang yang dhaif. Yang keenam, Ibn Abi Hatim mengungkapkan dalam Jarh wa Ta'dil 21212 terjemahan 8882. Saya mendengar ayah saya memberikan komentar terhadap Hakim bin Khizam Abu Samir bahawa dia merupakan percakapannya matruk dalam bahasa mudah, periwayatannya bermasalah, tertolak. Matruk ni tuduh pendusta lah. Yang ketujuh, Ibn Adi dalam Al-Kamil 2 muka 20 35 atau 4 berkata Al-Junaidi melapor kepada kami bahawa berkata Al-Bukhari Hakim bin Khizam Abu Samir Al-Basri seorang munkarul hadis. Yang ke-8, Ibn Hibban dalam Al-Majruhin jilid 1 muka 247. Pula menyatakan Hakim bin Khizam adalah penduduk Basrah yang dikenali sebagai Abu Samir. Beliau ada meriwayatkan daripada Abdul Malik bin Amir bin Al-Amash dan perkhabarannya banyak keganjilan. Yang ke-9, penulis pula berpandangan begitu juga Az-Zahabi memberikan komentar terhadap kisah ini dalam Al-Mizan jilid 1 muka 585. Terjemah atau biografi ke-2218 dengan menganggap bahawa ini merupakan ciptaan Hakim bin Khizam. Rekod lah, hadis palsu dah. Yang ke-10, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pula menegaskan dalam Lisan Al-Mizan lah, kitab hadis tentang perawi yang dhaif dan palsu ni lah. Jilid 2, muka 417, 755, 2917, bahawa beliau bersetuju dengan komentar Az-Zahabi. Kemudian beliau meriwayatkan daripada As-Saji bahawa As-Saji berkata Hakim bin Khizam meriwayatkan banyak perkhabaran tidak benar, batil lah. Kisah-kisah batil, kisah palsu dah banyak.
Hakim bin Hizam ni. Okey, poin ke-11 ada Ibn Jauzi selepas mengemukakan kisah ini dalam Al-Ilal Mutanahiyah mengatakan kisah ini tidak sahih. Hanya Abu Samir yang memperlihatkannya, sedangkan bagi Al-Bukhari dan Ibn Adi beliau adalah munkarul hadis, manakala bagi Ibn Abi Hatim matrukul hadis. Berat lagi lah. Matrukul hadis ni dituduh pendusta, penipu ke apa lah. Jadi dia tolak hadis, tak boleh pakai lah. Okey, poin keempat ni. Periwayatan lain terhadap kisah ini lah. Ni riwayat itu satu sanad lah. Periwayatan lain pula. Hampir dikatakan tiada periwayatan lain untuk mengukuhkan kisah ini. Namun Baihaqi menyatakan dua periwayatan lain dalam Sunan Baihaqi beliau, jilid 10 muka 39 lah. Abu Hasan bin Abdan melaporkan kepada kami bahawa Ahmad bin Ali Al-Khazaz melaporkan kepada kami bahawa Usaid bin Zaid Al-Jamal melaporkan kepada kami bahawa Amr bin Syamar melaporkan kepada kami kisah ini. Kedua, Abu Zakaria bin Isa Al-Muzaki melaporkan kepada kami bahawa Abu Muhammad bin Al-Kharasani melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Ubaid bin Abi Harun melaporkan kepada kami bahawa Ibrahim bin Habib melaporkan kepada kami bahawa Ammar bin Samar melaporkan kepada kami bahawa daripada Jabir, yakni Jabir Al-Ju'fi, daripada Al-Sya'bi, beliau berkata, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu keluar ke pasar dan beliau mendapati seorang Nasrani sedang menjual perisai. Ali radhiyallahu mengenali perisai itu adalah perisai miliknya, lalu beliau berkata, ini adalah perisai saya, kita mesti membawa kisah ini kepada qadi orang Islam, iaitu Qadi Syurah. Kemudian sama dengan kisah awal tadi lah, serupa lah. Itu dua sanad. Kelima, tahqiq persentingan. Sebagaimana termaktub dua jalur periwayatan yang diperkenalkan oleh Baihaqi ialah bersumber ke Amr bin Samar daripada Jabir daripada Sa'bi. Manakala dua orang yang meriwayatkan daripada Amr bin Syamr ialah Usaid bin Zaid Al-Jamal dan Ibrahim bin Habib. Kisah dikemukakan daripada kedua riwayat ini juga ganjil lah disebabkan dua kecacatan. Kecacatan pertama, Amr bin Samar Al-Ju'fi ni Az-Zahabi menyatakan dalam Al-Mizan 328 yang 1333, Amr bin Samar Al-Ju'fi Al-Qufi Al-Syi'i Abu Abdullah daripada Jabir Al-Ju'fi. Abbas meriwayatkan daripada Yahya bahawa Amr tiada apa-apa masalah. Tapi ni Syi'i belakang ni Syiah Jabir Ju'fi ni berat benar dah. Alik atas dia pun, lepas dia pun Ju'fi Al-Qufi pun berat benar. Ikutlah. Okey, Al-Jawzajani berkata, beliau seorang yang cerita pasal Abu Syamar Al-Ju'fi ni, Amr bin Samir Al-Ju'fi ni. Al-Jawzajani berkata, beliau seorang yang menyimpang, sesatlah dan pembohong. Ibn Hibban berkata beliau seorang Rafidi dah, Syiah Rafidah yang mencela sahabat, banyak meriwayatkan kisah-kisah palsu. Pada Bukhari, pada pendapat Bukhari pula beliau seorang munkarul hadis. Tapi kita cerita dah lah, munkarul hadis Bukhari ni berat lagi daripada orang lain dah. Maksudnya matruk dah berat ataupun pendusta dah. Manakala bagi An-Nasa'i, Ad-Daraqutni dan selain mereka beliau seorang yang matruk. Okey, catatan kedua, Jabir Al-Ju'fi pula. Jabir Ju'fi untuk guru yang besar. Ihda memberikan komentar dalam Majruhin jilid 1 muka 28. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi adalah orang Kufah yang dikenali sebagai Abu Zaid, dikatakan juga Abu Muhammad, yang merupakan daripada Sya'bi. Beliau ada meriwayatkan sesuatu berkaitan dengan sahabat Nabi daripada Abdullah bin Sabah. Ini pelapor Syiah Rafidah. Jadi dia ambil daripada Abdullah bin Sabah pun ada sanad ambil daripada Abdullah bin Sabah ni. Dan beliau berkata Ali akan kembali ke dunia. Ini maksudnya ajaran dipanggil apa? Macam balik ke dunia lah, macam inkarnasi ke apa. Bukan maksudnya dia balik ke dunia. Roja'ah ke apa? Akidah roja'ah. Kembali ke dunia untuk balas orang sahabat lain. An-Nasai berkata dalam Al-Matrukin terjemah biografi ke-98, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi adalah seorang yang matruk. Dia dituduh pendusta lah, Syiah. Polis mengatakan ini adalah maklumat yang dipegang oleh An-Nasai. Hafiz bin Hajar mengatakan kecacatan itu dalam Syarah An-Nakhbah. Justru menurut gagasan An-Nasai, kita tidak akan meninggalkan percakapan seorang sehingga semua orang meninggalkannya. Itu beratlah dah. Tapi dari setara Nasai yang lembut tu pun kata Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ni seorang matruk ya, orang lain sama telah ada. Jadi setara dia tu dia kritik berat, maksudnya sepakatlah para ulama
apa jarh ta'dil ni terguna dah Jabir Al-Ju'fi ni. Dengan itu juga penulis menegaskan bahawa kedua-dua jalur perkisah ini adalah tidak benar. Jalur ini tidak memberikan apa-apa makna, tak boleh menguatkanlah. Nah, kepada kesahihan kisah ini melainkan hanya menampakkan kelemahan sahaja, bertambah-tambah lemah. Kerana perawi itu pendusta besar juga. Inilah sebagaimana nyatakan oleh Ibn Katsir dalam Ikhtisarat Ulumul Hadis muka surat 16. Syekh Abu Amir berkata, tidak semestinya apabila kita beriwayatkan sesuatu daripada pelbagai jalur periwayatan itu boleh terima. Bukan maksudnya banyak sanak kat orang ni, sanak-sanak ni jadi kuat. Ini kerana maklumat daif yang sama taraf ada antaranya yang tidak memberikan apa-apa kesan disebabkan pembohongan yang terkandung dalamnya. Dah. Tak jadi kesan banyak. Sanak Syiah ni buat cara dia buat buku penuh dengan kitab, rujukan kitab dah. Dah. Jadi begitulah. Kitab banyak tu bila tentu kuat dah. Begitu juga sini. Bahkan semakin menguatkan pembohongannya dah. Mungkin cerita tu sebenarnya pada Syiah. Siapa kat ahli sunnah. Gitu dah. Pasal ada perawi-perawi yang kisah lain pun berat juga dah. Perawi pendusta pada dah. Keenam, Al-Hafiz Ibn Hajar mendaifkan kisah ini. Jadi kesimpulan Ibn Hajar ni tidak menguatkan lah. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan kisah ini dalam Talkhisul Habir dan menyatakan maklumat ini adalah daif. Beliau mengatakan Ibn Hajar Asqalani lah. Percakapan Ali radhiyallahu bahawa beliau duduk di sisi syurah dalam pengadilan tersebut. Beliau berkata, jika lawan saya orang Islam, saya akan duduk sama tara dengannya. Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan samakan mereka dalam majlis. Abu Hamad bin Al-Hakim dan mentakrif dengan siapa ke Abu Samir daripada Al-Amash daripada Ibrahim At-Taimi, dia berkata Ali radhiyallahu mengetahui perisainya ada di tangan Yahudi. Beliau lantas berkata, wahai Yahudi, perisai saya ada di tangan kamu, sehingga tamatlah cerita tersebut. Kata Ibn Hajar, kisah ini mungkar lah. Banyak perkara lah. Turut diperihalkan oleh Ibn Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah. Ini cerita hadis palsu juga. Dan beliau turut mengatakan kisah ini tidak sahih. Dah. Jadi Abu Samir berserangan dalam meriwayatkan kisah ini. Jadi Ibn Jauzi pun serupa dengan Ibn Hajar lah. Ibn Jauzi berkata tidak sahih. Pelik Abu Samir ni pun kita cerita Abu Samir dia tuduh pendusta pada dia. Okay, Al-Bahaqi turut mengisahkan peristiwa ini menurut jalur yang lain. Daripada Jabir, daripada Sya'bi, beliau berkata Ali radhiyallahu keluar ke pasar. Beliau melihat seorang Nasrani sedang menjual perisainya sehingga tamatlah cerita dia. Dan ini berat lagi kisah anak ni. Begitu juga kata-kata Ali radhiyallahu, jika lawan saya seorang Islam, saya akan duduk sama tara dengannya. Dengan periwayatan ini ada dua perawi bernama Amr bin Samar daripada Jabir Al-Ju'fi. Kedua-duanya dhaif. Ibnu Salah memberikan komentar bahawa beliau tidak menjumpai sanad sabit tentang kisah ini. Tak kuat sanadnya. Pendusta belaka ni. Ketujuh, pertentangan fakta. Kita ni dirayah pula. Tadi di segi sanad. Dan di segi dirayah pula. Sudah jelaskan bahawa jalur periwayatan kisah ini diragui dan sanadnya dibawa oleh pendusta dan orang yang tidak boleh dipercayai. Manakala fakta yang terdapat dalam kisah ini, kisahnya saling bercanggah. Ada yang mengatakan Yahudi dan ada yang mengatakan Nasrani. Justru kisah ini tidak sabit. Keadilan Islam sudah dimaklumi tanpa memerlukan kisah sebegini. Kelapan fakta yang benar. Terdapat beberapa peristiwa dan kisah menunjukkan keadilan Islam dan tiada perbezaan antara orang kaya dengan miskin atau orang mulia dengan orang lemah. Sebagai contoh, kisah wanita Al-Makhzumiyah yang dikhabarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita daripada Bani Makhzumiyah mencuri. Mereka bertanya, siapakah yang datang dapat membincangkan perkara ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa boleh cerita ni? Ni orang apa kata VVIP ni, orang menteri, anak menteri ke anak raja ke apa dah. Mencuri ni dah. Nak macam mana dah? Ada yang menjawab orang yang dapat mempengaruhi baginda ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi lah. Usamah bin Zaid ni. Dia asal hamba jadi anak angkat Nabi lah. Usamah radhiyallahu pergi berbincang dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW membentaknya dengan berkata, kamu ingin memberi syafaat dalam kesalahan melibatkan hudud Allah. Okey, Usamah ni anak lah. Zaid tu ayah dia tu anak itulah anak angkat Nabi dia. Cucu ni bukan cucu, angkat lah dia. Rasulullah saya jugalah dia.
Rasulullah membentak dengan berkata, kamu ingin memberi syafaat dalam kesalahan melibatkan hudud Allah? Nak beri syafaat hudud Allah. Mana boleh beri syafaat hudud Allah ni nak? Kemudian Nabi SAW bangun dan berkhutbah. Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu ialah apabila orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang miskin yang mencuri, mereka menjatuhkan hukuman terhadap pencuri. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan memotong tangannya. Dah. Jadi hancur umat sebelum kamu ni, sebelum orang Islam ni, ialah kerana tidak adil lah. Ini masalah kadang-kadang cakap hudud kisah dah. Masalah gaji jawatan tetap pun tidak adil dah. Masalah cakap Islam boleh tapi buatnya tidak adil. Sedangkan dasar unsur rukun pada hukum hudud ni tak adil dulu. Kalau tak adil tak boleh buat hukum hudud. Macam mana nak buat ni? Kita tengok kisah-kisah kalau tak lebar kena tangkap terlepas dah. Macam mana dia terlepas dah. Lepas tu ada ustaz mana yang tangkap dia tuduh zina dah. Tidak digantung kerja dah. Diberi gaji lagi sedangkan orang lain hak bawah dia kena pecat terus dah. Ni masalah, bukan masalah nak tuduh itu ustaz tu betul-betul disahkan bersalah, tapi nak cerita cara dah. Kerana kroni dia, geng dia tidak adil. Lepas tu bercakap nak buat Islam hudud. Tak betul lah dah. Kena tipu lah dah. Kalau buat tu tak adil dah. Kita pun ada kes-kes mahkamah syariah. Macam mana boleh lepas orang yang lah. Kerana dipakai serba ustaz, macam ada pelik terlepas macam mana nak. Tiba-tiba orang biasa kena nak. Okay, kepesan penulisnya. Alangkah malangnya apabila sebuah cerita ini tidak disampaikan sepenuhnya menyebabkan orang terkeliru dan hanya menerima kisah tersebut dengan menganggap ia penuh dan syarat dengan teladan. Ni tak ada cerita lain lah. Sangka baik nak ambil teladan. Apa salahnya dengan kisah Ali radhiyallahu anhu yang kehilangan perisai ini? Bukankah ia sudah diadili oleh Qadi Syurah dengan saksama? Malah sehingga akhirnya mengundang rasa keinsafan yang amat mendalam dalam hati seorang Yahudi. Masuk Islam. Saya mengenal pasti kesilapan pertama itu jalan penceritaannya tidak penuh. Kita tidak pernah mendengar pula berkata Ali radhiyallahu anhu duduk di tempat yang istimewa dalam mahkamah pengadilan tersebut. Kita juga tidak pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu tidak memberi layanan yang seadilnya dan sama taraf dengan orang Yahudi atau Nasrani itu dah. Malah kita juga tidak pernah mendengar bahawa Ali radhiyallahu anhu telah mengkritik Qadi Syurah lantaran Qadi tidak mahu menerima kesaksian daripada anaknya dah. Tapi berat juga bukan ada nak atajau pun ada Qadi Syurah dah. Lepas tu beri pada apa dah nak puji ke nak kritik Sayyidina Ali ni. Inilah kisah sebenarnya yang sudah diringkaskan sehingga tampak cantik walau sebenarnya penuh dengan lumpur pembohongan sejarah dan sebenarnya ada bara'ah dah, pencelaan terhadap Ali sendiri dah. Ia disampaikan dengan nada kononnya ingin memuji dan meletakkan Ali radhiyallahu anhu pada kedudukan yang tinggi. Wahai sebenarnya kisah ini sudah memburukkan sahabat dan menantu Nabi yang mulia ini sebenarnya dah. Malah secara tersirat ia menghina Islam sebagai agama tidak meletakkan keadilan di hadapan walaupun secara zahirnya ia semacam memuji keadaan Islam. Betul kau tak? Nabi suruh duduk tepi hepek orang kafir Yahudi tu. Masa tu ketegangan politik dah. Orang Yahudi ni khianat sama dah. Tidak masuk biasa dah. Orang Yahudi ni masa tu dan dia sama buat khianat ke Nabi dah. Dah. Lepas tu seorang Yahudi tak ada dah di tanah Hijaz ni nak. Pahlain belaka dah. Macam mana boleh baju besi tu pada Ali. Tak tahulah mungkin di Iraq kalau mungkin lah. Di Basrah ke apa dah. Di Kufah. Kalau di tempat ni tak mungkin lah tempat lain lah. Kedua, sejauh mana kebenaran hadis yang dibaca oleh Ali radhiyallahu anhu jangan samakan mereka dalam majlis. Letakkan mereka tempat yang sempit ni mana ni? Ada hadis tak ada ni. Cari tempat lain tak jumpa dah. Sekiranya mereka mencela kamu maka pukullah mereka. Sekiranya mereka memukul kamu maka bunuhlah mereka. Siapa hak bunuh ni? Betul ke hadis ni kan? Kata Nabi kata ni. Hadis ini selain dipertikaikan oleh ulama tentang kesahihannya, ia membawa mesej bahawa Islam merupakan agama yang sempit, yang keras. Yang tidak ada semangat toleran dan tidak mengandungi nilai-nilai keadilan. Dah. Jenis suka menghina orang, mencela orang ni. Begitu ke tak? Sedangkan Islam mengajar agar kita menghormati semua orang, khususnya kafir zimmi ni. Malah menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kafir zimmi ni. Tak betul tu. Bahkan Nabi kata masuk syurga orang bunuh kafir zimmi dan kafir mu'ahad ni lah. Ketiga, Ali radhiyallahu tiba-tiba melenting apabila tegur oleh Qadi Syurah. Dia kata terbuka melenting masalah. Berkenaan kesaksian anaknya Al-Hasan.
Apakah benar beliau berkata demikian sehingga kata nak tukar dia? Justru inilah 3 punca utama untuk menolak kisah ini selain daripada perbahasan yang sudah wujud di atas. Dari segi diriwayah dia gitu dia. Ada tersembunyi ni baru nak menghina Ali, bukan memuji Ali dia. Habislah kisah ni dah, habis dah. Sekarang ni saja kisah tentang apa? Ali dah. Kisah tentang Ali dengan Yahudi tu, dan secara umumnya tidak sahih lah, karut dah. Kisah persebutan perisai antara Ali radhiyallahu dengan Yahudi Zimmi atau Nasrani tidak betul, karut dah. Tidak sahih. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Habislah kita ni dah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.